السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الراشدين. أما بعد، إخوة الكرام أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Ikhwatul iman, Alhamdulillah kita boleh sambung majlis ta'lim ini, Alhamdulillah. Ikhwatul iman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari menyebut kepada para sahabat tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada hamba-hamba dia. Dalam hadis riwayat daripada At-Tirmizi dan Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inna Allah Ta'ala yaqul ya ibna Adam tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asaddu faqrak wa illa taf'al mala'tu yadaka syughlan wa lam asudda faqrak." Ini daripada jumlah hadis qudsi. Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarraq li'ibadati, kosongkanlah masa kau sikit untuk beribadat kepada aku. Kosongkan masa kau. Yani tafarraq minal mummihat, kosongkan daripada sibuk kamu itu. Apa yang menjadi kesibukan insan, Allah minta dia kosongkan. Kosong untuk apa, ikhwan? Tafarragh min muhimmatik li ta'atik. Kosongkan masa sibuk engkau supaya kau ada masa beribadat. Ataupun kita kata dengan bahasa lain, di tengah-tengah sibuk itu cari masa ibadat ke Tuhan. Syekh Nasaruddin Albani rahimahullah ketika dia komen hadis ini, dia kata hadis ini adalah hadis yang sahih. Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Imam At-Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Al-Hakim menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Satu benda Allah minta kepada kita supaya kita kosongkan. Allah tak kata pada kita, kamu jangan jadi orang yang sibuk, pasal Tuhan tahu kita sibuk. Nak main tadi hari ni ada bola stadium. Oh, anak hantu punya banyak. Dia pakai topeng muka hantu tu. Dia bawa bendera Malaysia. Rupanya betul. Budak-budak Pulau Pinang ni anak hantu. Dia pakai muka hantu, cik. Tanya anak saya. Dia pakai muka hantu, dia pakai jaket, nak pergi tengok pergi stadium. Ingat nak main petak bom. Apa salahnya dengan topeng tu main mengaji ni? Allah tahu kita sibuk, ikhwan. Allah buat kita. Mustahil Tuhan tak tahu apa-apa tentang kita, sangat mustahil. Tafarragh li'ibadati, hai anak Adam, tafarragh min muhimmatik li ta'atik. Artinya kau kosongkan masa sibuk kau sikit. Tengah-tengah sibuk tu ambil sikit masa untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Amla sadaraka ghinan, sebagai balasan
kamu kosongkan masa sibuk kamu, kamu sempit, kamu tak ada masa, kamu buat juga ibadat, walaupun nampak kalang kabut sikit, tapi buat juga ibadat. Sebagai balasan, aku penuhkan hati kamu dengan kekayaan. Amla, terjemahan bahasa kita, aku sumbat, aku isi hati kamu itu dengan rasa kaya. Kalau kamu boleh buat, aku isikan hati kamu dengan rasa kaya. Wa asudda faqrak, aku bebaskan kamu daripada rasa fakir. Wallahu ta'ala alam, sama ada kaya tu mai sungguh, fakir tu hilang sungguh, tak tahu. Tapi dari segi bahasa, Allah Ta'ala kata, aku sumbat dalam dada kamu rasa kaya. Kita ada hati yang rasa miskin, kita ada hati yang rasa susah, kita ada hati yang rasa senang. Amla sadrak, dada kamu itu aku penuhi dengan rasa kaya. Ditanya kepada Nabi tentang tentang orang yang kaya itu, siapa dia? Nabi kata, al-ghina ghina nafsi. Nabi kata kaya tu adalah kaya jiwa dia, hati dia, pemikiran dia, rasa dia kaya. Dia orang kaya, dia kaya. Kalau dia tak ada jiwa yang kaya, dia miskin walaupun dia ada macam-macam. Wa illa tafa'al mala'tu yadaka syughlan walam asudda faqra. Kalau kamu bagi alasan kamu tak ada masa, kamu bagi alasan sibuk kamu tu panjang sangat, sebagai balasan di atas apa yang kamu sebut itu, Allah Ta'ala kata, mala'tu yadaka syughlan, aku penuhkan tangan kamu dengan sibuk. Sibuk punya sibuk, tengok tangan dia tak basah pun dengan ayat sembahyang. Sibuk punya sibuk, tengok dahi dia tak sujud pun kepada Allah. Dia sibuk. Allah ambil sibuk tu bukan saja buah dalam dada dia, tapi Allah bubuh atas dua tapak tangan dia. Dia sibuk betul. Dia sibuk. Dia dah masuk dah hospital, sakit, tapi dia tak diizinkan bertayamum untuk sembahyang. Nak tayamum macam mana, dia tak pernah belajar. Maka Allah kata, aku ambil sibuk tu, aku letak atas tangan hang. Walam asudda faqra, dan aku tidak akan menghilangkan fakir pada mata kamu, pada hati kamu, pada hidup kamu, aku tak akan hilangkan. Kau bawalah diri kau sendiri, kemudian tengoklah apa akan jadi pada diri kau. Ma'qil bin Yasir juga menceritakan benda yang sama, tapi dengan perkataan yang berbeza. Ma'qil, setengah orang baca maqal, setengah orang baca maqil, dua bacaan yang ma'ruf. Dia kata, Nabi kata, yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala ya bana adam tafarragh li'ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadayka rizqan. Allah kata, wahai anak Adam, wahai manusia, kosongkanlah masa kamu untuk beribadat kepada aku. Ada ibadat jenis kita buat, ada ibadat jenis kita kena tinggalkan. Dua-dua nama ibadat. Jenis maksiat, kita dapat pahala ibadat kalau kita tinggalkan. Kita tinggalkan maksiat, kita dianggap beribadat. Kita melaksanakan kewajipan, kita dianggap beribadat. Lagi satu ibadat, masa kita nak buat ketaatan, kita nak meninggalkan larangan, tiba-tiba kita diuji oleh Allah, maka kita sabar. Itu pun kita dikira beribadat kepada Allah. Kita dikira beribadat kepada Allah. Kosongkan masa kamu beribadat pada aku. Kosongkan, ambil sikit masa ibadat. Amla qalbaka ghinan, akan aku penuhkan hati kamu ini dengan kekayaan. Wa amla yadayka rizqan, aku penuhkan tangan engkau dengan rezeki. Tadi Allah kata Allah nak bubuh sibuk atas tangan. Ini Allah kata Allah nak bubuh rezeki atas tangan.
Ya bena Adam, wahai anak Adam, la tuba'idni, jangan kamu jauhi aku. Jangan kamu jauhi aku, wahai anak Adam. Mungkin ada orang dia frust dengan Tuhan. Kita tengok Tuhan buat tak elok ke dia jauh dengan Tuhan. Dia frust, dia ambil jalan lain. Allah kata jangan, la tuba'idni, jangan sekali-kali ada ingat, ada cadang nak jauh diri dengan aku. Jangan, kata Allah. Fa amla'u qalbaka faqran, kamu jauh dengan aku, balasan dia, aku sumbat fakir dalam hati kamu. Wa amla'u yadaika syughlan, dan akan aku letakkan sibuk di atas dua tangan kamu. Jadi jamaatul muslimin, ikhatul iman, kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Ini di antara hadis-hadis yang para ulama simpan dalam bab pembersihan jiwa. Kita tahu kita dekat dengan Allah ni ada kesan dia, ada balasan dia. Kita jauh dengan Allah pun ada balasan dia. Kita jauh dengan Allah ada ikhwan. Hidup ada dua jenis, ikhwan. Satu hidup yang Allah firmankan dalam surah Muhammad, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Satu jenis hidup. Allah kata, dan orang-orang engkar, orang-orang yang banyak menjauhkan diri daripada Allah, hidup mereka macam mana? Yatamatta'un, seronok. Yatamatta'un, tamatta', mata' maksudnya seronok. Tapi yatamatta'un ni seronok sampai lebih seronok. Lepas tu wa ya'kulun, seronok dia fikir makan. Allah kata kama ta'kulul an'am, sebiji macam binatang hak dia ternak tu. Ini kita tak sebut kalimah-kalimah macam tu, nanti orang marah. Tapi Quran sebut, dalam surah Muhammad Allah sebut tentang, kalau terjemahan harfiah dia, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Tapi dari segi bahasa, wallazina kafaru ni ada dua makna. Satu, hakikat kekafiran orang kafir. Kedua, majazi, maksud dia nisbah kepada sifat kafir itu, apa dia, engkar. Sama ada dari segi hakiki pun kafir, dari segi majazi, sifat orang kafir itu engkar. Dia tak mau buat perintah-perintah Allah. Allah katakan dalam Quran, innal insana li rabbih lakanud. Insan dengan manusia ada sifat kanud. Dalam hadis sahabat tanya Nabi, apa itu kanud? Nabi kata dia tahu Tuhan suruh dia buat apa, dia buat tak tahu. Itu nama dia kanud. Sifat dia sifat kanud. Dia tahu Tuhan benci apa, dia buat tak tahu, dia teruskan juga. Nabi kata kanud. Maka innal insana li rabbih lakanud. Di sini dia tak sebut pula walladzina kafaru li rabbih lakanud. Tapi dia kata innal insan, manusia ada sifat engkar. Ada sifat engkar. Ada sifat tagha. Innal insana la yatgha. Dia ada sifat tagha, melampau. Bila ar-ra'ahu istaghna, bila dia rasa dia ada lebih, ada kaya, ada kuasa. Inna ila rabbika ruj'a, dia terlupa. Last sekali dia akan diheret balik bertemu Tuhan dia. Dia ada sifat tu. Hakikat orang kafir ada sifat tu, dan hakikat sebahagian Muslim pun ada sifat lagu tu kalau tak dapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Maka Allah katakan dia hidup dia fikir apa dia? Satu, dia fikir tamatta'un, nak seronok. Kalau tak seronok dia tak boleh. Dia buatlah program-program, pada dia program tu bermanfaat. Tapi kalau dia tengok dari segi agama, program tu nampak macam tak ada manfaat, maka dia kena ambil dia punya wazan lah, tafsiran dia. Pada dia ada manfaat lah. Kemudian wa ya'kulun, makan. Tak ada dua benda ni dia tak boleh duduk, dia rasa hidup dia kosong.
Maka Allah kata kama ta'kulul an'am, macam mana binatang ternak seronok makan, makan seronok, seronok makan, makan seronok, tiba-tiba mati. Apa jadi? Fannaru maswal lahum, kami bubuh dia dalam neraka. Kami bubuh dia dalam neraka. Na'udzubillah ikhwatul iman. Tapi ada lagi satu hidup. Ada lagi satu hidup. Hidup. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akhir daripada surah Ankabut. Allah kata ada lagi satu hidup. Depa ni macam mana? Depa ni giat. Bahasa kita kata cargas. Depa ni nampak satu macam punya dahsyat. Di mana? Mencari petunjuk dan hidayah Tuhan. Soal makan, soal seronok, ini mereka dah lalui. Tapi lah mereka nak cari jalan Tuhan. Apa jadi pada mereka? Walladzina jahadu, mereka sungguh-sungguh fina pada jalan Allah. Maka Allah kata, makan mereka, minum mereka, hidup mereka, hati perut mereka, Allah kata lanahdiyannahum, kami bagi petunjuk dalam urusan itu semua. Lanahdiyannahum subulana, kami tunjuklah macam mana hidup cara kami. Kata Syed Qutb dalam buku dia yang sangat menarik. Kalau antum jumpa buku ni di kedai beli, nama dia Manhaj La Ilaha Illallah, Syed Qutb tulis. Bagus buku ni, Manhaj La Ilaha Illallah, bagus. Apa Syed Qutb kata? Tidak ada beza satu orang nama John dengan nama Abdullah. Satu orang Muslim boleh bubuh nama anak dia Ahmad John. Kalau John tu dalam bahasa orang putih maksud dia baik. Kalau John tu maksud pelak, jangan buh lah. Kalau John tu maksud dia okey-okey, tak apa buh. Tak ada beza satu orang nama Abdullah dengan satu orang nama John. Orang kafir boleh nama Abdullah? Boleh. Kita pergilah tanah Arab, Mesir ke, Baghdad ke, tengok dia pakai salib. Kita kata dekat dia Ismul Karim, Tuan. Siapa nama Tuan? Kadang-kadang dia habaq nama dia elok-elok. Nama Abdullah. Kadang nama dia baik-baik lagi. Kita tengok dia lihat dia nampak salib. Kita kata anta Muslim. Dia kata la, aku bukan orang Islam. Kita kata nama hang ni nama Islam. Ya, dah biasa ada orang Arab nama Abdullah, biasa. Orang Arab nama Hisham, Hashim, biasa. Yang tak biasanya orang Melayu nama Arumugam. Tu elok biasa. Yang tu kira nanti kena penampak, nanti kena mandi 7 jenis bunga. Orang Melayu boleh buat nama Arumugam? Boleh. Tengok dalam kamus Tamil Arumugam tu maksud apa? Kalau tengok terjemahan Melayu, Arumugam tu maksud dia Kamjat. Janganlah. Kalau Arumugam tu bahasa India, bahasa Tamil. Tapi Arumugam tu maksud dia katalah maksud bunga kantan. Tak apa. Arumugam bunga kantan rupanya. Tak apa. Cuma pelik dari segi sebutan lah. Orang panggil Haji Arumugam. Pelik. Tak syak, tak apa syak. Tapi Syed Qutb kata, apa beza John dengan Abdullah? Kata Syed Qutb, satu orang nama John, tapi dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian dia mengetahui makna la ilaha illallah. Dia tahu makna Muhammadur Rasulullah. Maka nama John itu langsung tidak akan menjadi halangan untuk dia masuk dalam syurga Allah yang begitu luas. Tapi satu orang nama Abdullah, tapi dia buat larangan Allah. Allah akan tutup pintu syurga serapat-rapatnya, sehinggalah dia yang bernama Abdullah ni dia azab, dibersihkan dalam neraka, barulah dia boleh masuk dalam syurga Allah. Ini kerana luahnya rahmat Allah, manusia masuk syurga bukan kerana nama, tapi kerana hubungannya dengan la ilaha illallah. Ya, demikianlah ikhwatul iman. Kita hidup ada cara kita. Walaupun makan tangan kanan nampak kecil, tetapi melibatkan murka dan kasih sayang Allah. Ada orang kena laknat kerana makan tangan kiri. Ada orang masuk syurga kerana dia membesarkan makan dengan tangan kanan. Itulah beza Muslim dengan tak Muslim.
Kadang-kadang cara hidup Muslim dipakai oleh orang bukan Muslim. Kadang-kadang cara hidup kafir dipakai oleh orang Muslim. Satu orang Muslim, dia ambil cara hidup kafir, murka Tuhan dekat dia dua sebab. Sebab dia hidup cara kafir. Yang kedua, marah Tuhan ke dia kerana pada diri dia ada la ilaha illallah, dia tinggalkan. Satu orang kafir, dia cara hidup Muslim tidak akan menggamit kasih sayang Tuhan pada dia kerana pada diri dia tak ada la ilaha illallah. Tapi inilah dua cara hidup ikhwatul iman. Manusia boleh meneruskan alasan-alasan dia, sibuk ke apa, kan dia teruskanlah sampai dia mati tak tahu ekor kepala apa. Dia boleh teruskan. Ramai ikhwan orang Melayu kita lah ni tak tahu langsung apa dia agama. Ramai kita tak cari, tapi kadang-kadang kita berjalan-jalan terserempak. Kita berjalan-jalan terserempak. Kata orang Melayu, apa nama, jauh berjalan, luas pandangan. Jauh kita berjalan, luas pandangan, terserempak. Dia tak tahu ekor kepala apa. Pada dia kalau kahwin tak buat bersanding tu, rukun nikah tu tak memenuhi. Tak sah. Rukun nikah orang Melayu ada 7. Bersanding nombor 7. Dia tak tahu ni dah 2014 dah. Kalpasin pun dah meninggal dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alangkah baiknya kalau dia Muslim. Dia mati tinggal jasa dia. Sebagai seorang lawyer dia banyak jasa. Sebagai lawyer dia banyak jasa. Dia terkenal lawyer yang banyak bantu orang. Ada kes yang dia bantu orang percuma. Banyak kes-kes. Orang Melayu tak ada duit jumpa dia. Sehinggalah sampailah dia masuk politik. Ada beberapa isu sensitif dengan orang Melayu mula tak suka kat dia. Tapi sebelum dia nak sampai pada sistem politik tu, dia terkenal sebagai seorang lawyer. Lawyer yang banyak membantu orang. Sampai orang panggil dia lawyer social welfare. Social welfare dia. Itu tak dapat dilupakan sekitar tahun 90-an. Tapi dia dah kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita teringin nak kata Allahumma ghafir lahu, tapi tak Islam dia itu menghalang kita daripada sebut. Alangkah dia seorang Muslim dengan jasa banyak dia tinggal semasa dia terlibat dengan social welfare. Sangat banyak. Ikhwatul iman, inilah Islam ikhwan. Ada orang dia nak hidup, Allah bagi dah dekat dia Islam, dia nak hidup tak mau ambil tahu hai Islam. Dia boleh tahu benda rumit dalam internet. Dalam internet ni benda rumit dia boleh tahu. Islam ni orang mengajak dalam masjid pula dekat rumah dia pula ada masa, dia sihat, dia tak mau ambil tahu. Kita nak kata apa? Kita kata silakan. Kalau dia memilih cara hidup demikian, kita kata apa dia? Salama fasfah anhum fasawfa ta'lamun. Kita nak pi pusing tangan dia, pi jentik telinga dia, kawan dah besar panjang. Kita kata sahabat tak tahu kan ni dah tahun 2014 orang tak buat dah sanding ni. Tak ada dah orang Melayu dengan sanding ni dah jauh lama dah. Tak ada dah. Dia kata mana tak ada? Dia kata ada. Dia tak tahu ikhwan. Kita tengok dia tu, kita rasa dia betul-betul janggal. Nampak sangat dia tak mengaji agama tu, nampak. Lah ni sekurang-kurang budak liak pun, walaupun dia liak tudung dia pakai. Tak tahu kita tengok makcik umur 60, 70 pergi market tak pakai tudung. Kita rasa makcik ni macam budak liak. Kita tengok makcik ni macam baru terlepas sekolah jahat. Makcik ni baru habis sekolah bakti apa. Betul-betul ni bakti apa nama sekolah jahat. Dah lah ni budak 15, 16 masuk sekolah menengah ni pakai tudung dah. Tiba-tiba ada orang 70, 80 tak pakai tudung, tak apa, pakai luar pendek. Rambut color. Takat seluar pendek satu hal, rambut color satu hal, balih rokok. Betul-betul nampak makcik ni budak liak. Yang Samsul Yusof buat
Samsul Yusof, bukan Samsul Mansur, Samsul Yusof buat filem Bohsia tu, nampak aja makcik tu pelakon utama. Nampak jahat. Bukan kita kata dia jahat, tapi dengan perkembangan agama yang Allah bagi dalam negara ni, nampak sangat dia bawa diri dia ke satu penjuru. Dia tak mau ambil tahu. Dia tak mau ambil tahu. Dia tak mau ambil tahu. Buka Astro, ada TV Hijrah, ada TV Hikmah. Buka Astro, ada macam-macam cerita baik-baik. Hak yang jahanam ni pun ada juga. Tapi yang baik-baik ni kalau nak buka, nak tengok, Radio Pulau Pinang ada ceramah lagi, tanya ustaz pagi-pagi, tanya ustazah ada, halakah ada, Al-Kuliah ada, forum perdana ada. Nampak sangat dia bawa diri dia ke tempat lain. Bolehlah hidup lagu tu, silakan. Tapi nanti manusia kena balik bertemu Allah Ta'ala. Nanti Allah tanyalah urusan hidup. Dalam ayat Quran Allah kata apa dia? Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Baqarah. Ini cerita Nabi Ibrahim dengan keturunan dia. Apa perkataan dia? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah yang memilih Islam ni agama kamu. Jaga baik-baik. Allah yang pilih. Sekolah kita mak ayah pilih masa kita nak masuk tadika tu, nak masuk sekolah Islam ke, nak masuk sekolah apa ke, mak bapak pilih. Masuk rendah, mak bapak pilih. Baju raya, mak bapak pilih. Tapi agama ni bukan mak bapak pilih. Innallaha astafa lakumuddin. Agama yang kita anuti ni pilihan Allah. Maka Allah pesan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu mati dan aku cek dalam diri kamu tak ada Islam, kamu ada masalah besar. Kamu ada masalah besar. Dan bila antum ada masa, kalau antum buka ayat-ayat Al-Quran menceritakan bagaimana Allah azab manusia di hari akhirat, sangat dahsyat. Ketika Allah azab itu dalam keadaan Allah bagi tahu pasal apa dia kena azab, dan dia menyesal di atas perbuatan dia sangat-sangat. Dia menyesal. Dan Allah kata tak ada masa. Masa Allah azab dia tahu pasal apa dia kena azab. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ikhwatul iman, kita sampai muka surat 71. Malam ni ikhwatul iman, kita tengok sedikit hujah penulis kitab kita ini untuk menyatakan bahawa bila kita sembahyang malam, ada hadis terbahagi pada dua. Satu hadis bersifat khusus, satu hadis bersifat umum. Ada hadis bersifat khusus menceritakan rakaat sembahyang malam ni antara 11 rakaat ke 13 rakaat. Ini dikaitkan dengan hadis Bukhari dan berbagai-bagai hadis. Itu dikaitkan dengan sifat solat Nabi, sifat malam Nabi, sifat sembahyang malam Nabi. Tapi hadis-hadis yang bersifat umum datang dengan martabat yang sahih, tidak menghadkan rakaat. Sehingga kan para ulama hadis sendiri berbincang balik hadis-hadis yang tersebut. Kaedah asas yang kita pakai pada ikhwan, perbuatan Nabi tidak boleh mengkhususkan perkataan Nabi. Perkataan Nabi lah yang dipegang oleh umat. Manakala perbuatan Nabi ni sesuatu yang boleh dibaca khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi. Tetapi perbuatan Nabi itu yang dipegang oleh umat. Ini satu kaedah yang semua orang faham. Maka bila disemak balik hadis-hadis berkenaan dengan sembahyang malam, dia terpaksa kita balik kepada tunjangnya asal. Antara perbuatan Nabi yang mana, antara perkataan Nabi yang mana. Perbuatan Nabi sampai pada rakaat ke-11 Nabi berhenti. Ima di dalamnya berhimpun sembahyang malam dan witir, ataupun pada riwayat Abi Dawud 13 berhimpun sembahyang malam dan witir, Nabi berhenti. Ini perbuatan Nabi. Ini perbuatan Nabi. Nabi memilih surah yang panjang untuk satu rakaat. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Baru Nabi rakaat. Sehingga kan wallahu ta'ala alam, mungkin saya nisbah pada diri saya,
kalau nak berhenti kalau nak berdiri satu rakaat 2 juzuk, rasa besok kena pergi ambil ubat urat lah. Kena pergi klinik ambil ubat urat. Dia nanti tak boleh nak rokok. Kalau dah rokok pula, dia tak boleh nak spring kita macam sangkut tau. Spring kita sangkut. Spring lama. Kita spring lama. Tapi Nabi memilih sampai Al-Ma'idah. Artinya Baqarah 3 juzuk. Kan? Ali Imran berapa juzuk? An-Nisa dah berapa juzuk? Al-Ma'idah berapa juzuk? Itu mewakili satu rakaat Nabi. Maka kalau Nabi berhenti pada 11 rakaat ataupun 13 rakaat, menyamai sembahyang satu malam suntuk. Adapun kita, kalau kita sembahyang malam, kita baca apa dia? Kita baca Wailul rakaat pertama, Qul Huwallahu rakaat kedua, dan kita buat 11 rakaat. Lepas tu kita kata tak lengah apa pun, tak lengah lah sahabat. Menyebabkan sebahagian para ulama, secara ulama Zahiri, di antaranya Daud Az-Zahiri yang membuka mazhab Zahiri, dia kata siapanya sembahyang malam memilih surah pendek, dia telah keluar daripada sunnah. Dia telah keluar daripada sunnah. Kerana bacaan Nabi sangat seimbang dengan rakaat Nabi. Maka siapa-siapa yang nak sembahyang 11 rakaat ataupun 13, dia kena baca. Kalau tak sama panjang pun macam Nabi, tetapi dia masuk dalam kategori surah panjang, barulah dia boleh rokok, barulah memenuhi makna sunnah. Itu satu pandangan. Satu pandangan lain pula dari segi para ulama, tidak. Ini semua ulama hadis, kita tak ambil ulama bidah ni, tak ambil ulama hadis. Sebahagian ulama hadis pula kata tidak. Jumlah rakaat sembahyang Nabi tentukan. Adapun bila kita bincang dari segi surah, tidak ada satu riwayat menjelaskan satu surah yang pernah ditetapkan oleh Nabi. Tidak. Berdasarkan surah, dalam surah Al-Muzammil, Allah kata faqra ma tasayyara minal Quran, bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Dan itu juga ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika Nabi ajak kawan tu sembahyang, bila sampai nak baca surah, Nabi kata faqra ma tasayyara ma'ak, hang bacalah apa yang hang rasa mudah daripada Quran. Maka tak mesti rakaat kita 11, surah kita mesti panjang. Tidak. Ini perbahasan para ulama, juga kita kena tahu. Ala kulli hal ni ikhwan, ulama sepakat satu benda, siapa berhenti sembahyang malam pada jumlah 11 ataupun 13, dia telah berada pada acuan sunnah. Cuma tinggal lagi dia kena perbaiki apa dia? Surah-surah yang dia baca. Dia kena perbaiki surah. Kalau dia duk bagi rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallah, dah 30 tahun, dia kena perbaiki. Dia kena perbaiki lah. Ima dia mengulang surah-surah. Riwayat menyebut para sahabat mengulang satu surah dalam satu rakaat, ulang nak dapat khusyuk sampai terbit air mata. Itu pernah dilakukan. Tetapi pandangan ulama yang kedua, itu berkaitan dengan perbuatan Nabi. Tapi Nabi tak sebut dengan mulut berhenti sebelah. Nabi tak sebut dengan mulut berhenti 13. Perbuatan Nabi tak jadi hukum. Tapi siapa nak ikut, dia boleh ikut, tapi tak jadi hukum. Yang jadi hukum apa dia? Perkataan. Baik, tengok malam ni perkataan Nabi. Perkataan Nabi, salatul laili masna masna, fa idza khashital subha fa'autir biwahidatin. Sembahyang malam dikerjakan 2 rakaat. Jika engkau khawatir subuh segera tiba, berwitirlah dengan 1. Nampak? Dari segi perbuatan, Nabi tak rakaat. Nabi kata 2. Buat lagi 2. Bila kita stop, Nabi tak habis rakaat. Nabi kata bila dah nak masuk dah subuh, cepat-cepat tutup dengan witir 1. Bermakna dari segi jumlah atas kita. Tapi Nabi memilih 13 ataupun 11. Dari segi jumlah sembahyang malam atas kita larat buat lah. Pasal Nabi kata salatul laili masna masna. Sembahyang malam 2, bagi salam, bangkit, buat 2, bagi salam, bangkit, buat 2. Sampai bila? Sampai nak masuk subuh, tutup dengan witir. Jadi daripada mula kita bangkit buat 2 sampai nak dapat witir 1, berapa rakaat dan kiratan lah. Ini perkataan Nabi. Hak 11 rakaat dan 13 yang tu perbuatan, yang ni perkataan.
Maka apabila ada hadis perbuatan, ada hadis perkataan, umat disuruh berpegang pada perkataan. Ini di sisi para ulama hadis ikhwatul iman, kita baru tengok perbahasan dia macam mana. Dari segi riwayat ikhwan, riwayat ini adalah kuat dan hujah ini adalah kuat. Baca lagi. Penulis kita dia nak sokong pandangan yang menyatakan sembahyang malam ni tidak ada satu rakaat yang patut kita tentukan. Buatlah. Di antaranya dia bawa satu hadis Nabi sebut a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Berkenaan dengan sahabat kata, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya ni jadi ahli syurga. Nabi baca doa ni pada dia. Nabi baca hadis ni pada dia. Nabi kata, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan memperbanyakkan sujud. Hang nak jadi ahli syurga, boleh Nabi kata, aku doa pada Allah. Tapi hang kena tolong aku supaya doa tu makbul. Hang banyaklah sujud pada Allah. Sebahagian ulama hadis kata banyak sujud ni maksud dia apa? Banyak sembahyang sunat. Tetapi hadis ni kalau hadis ni nak dikuat, nak jadi hujah kepada sembahyang malam tu banyak rakaat, tidaklah menjadi hujah yang kuat. Tapi hadis yang pertama tadi itu kuat. Hadis lain Nabi sebut, innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka khati'atan. Sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah sekali sujud, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapuskan satu kesalahan daripadamu. Ini juga hadis yang penulis kitab kita ambil untuk tunjuk kata, bila kita banyak sujud, kita punya nilai naik. Banyak sujud macam mana? Banyak sembahyang. 1 rakaat 2 sujud, 2 rakaat 4 sujud, bangkit lagi buat lagi 2, dah 8 sujud. Banyak sujud bermakna banyak rakaat. Ini juga hadis ikhwatul iman menceritakan pada kita 2 perkara. Yang pertama, bila hamba tu sujud, Allah akan angkat martabat dia. Yang kedua, bila hamba tu sujud, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Wa hatta anka khati'ah. Allah Ta'ala akan padam kesalahan-kesalahan kita. Maka kita nak sembahyang sunatnya wujud. Sembahyang duha, kita sembahyang ba'diyah, qabliyah, kita sembahyang sunat malam, sunat-sunat yang ada dalam sunnah. Sunat-sunat yang tak ada dalam sunnah, kita tak usah buat. Sunat-sunat hak tertentu hala ni, sembahyang hadiah lah, sembahyang hak kalang kabut lah, sembahyang hajat beramai-ramai lah, hak ni semua kita elakkan daripada buat. Hak ni kita elak daripada buat. Walaupun orang buat, orang punya pasal, tapi kita nak didik jiwa kita, nak heret jiwa kita pada sunnah Nabi. Ini kita kata kesan daripada kita ucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengaku Nabi Muhammad itu utusan Allah, kita nak duduk di bawah tu. Apa Nabi ajak, Nabi tidak dusta, dan kita tak boleh mendustakan. Apa Nabi cakap, kita tak boleh mendustakan, kita wajib membenarkan. Dan kita tak boleh beribadat melainkan kena tengok Nabi. Ikhwatul iman. Dia bawa dalil lagi. Nabi SAW memilih bagi dirinya dengan jumlah tersebut, yakni rakaat 11 atau 13. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil yang mengkhususkan dalil-dalil di atas. Hal itu kerana sejumlah alasan. Kerana perbuatan Nabi SAW tak dapat mengkhususkan perkataan beliau sebagaimana telah difahami dalam kaedah usul fiqh. Sebagaimana telah difaham oleh kaedah usul fiqh. Ikhwatul iman, ini saya katakan bahawa apa dia? Bila kita belajar ikhwan, kita jumpa ilmu baru. Bukan ilmu tu baru, kita baru jumpa. Ilmu tu lama, hadis bukan benda baru, benda lama dah 1500 tahun. Kita baru jumpa. Kita baru tahu, dan dia akan buat kita jadi malu ikhwan. Kita habaq dari itu kan. Apa kata para ulama? Ilmu ini bila kita dapat, dia tambah apa? Tambah malu. Bila kita belajar ikhwan, kita akan tahu ada benda kita faham betul, ada benda kita faham tak betul.
Ada benda faham kita dah betul, cuma nak letak dalam kotak dia aja. Kerana itu, bila kita tengok orang sembahyang malam dengan jumlah rakaat yang banyak, kita tahu di mana kita nak letak bab tu. Kita tak akan membida'ahkan orang, sebab dia tak masuk dalam bab bida'ah pun. Dia masuk dalam perbahasan yang muktabar. Khilaf, kita katakan ada khilaf yang qabih, ada khilaf yang baik. Para ulama jumpa satu-satu nas dan nak faham nas itu, di situ wujud khilaf. Apabila para ulama mampu mengemukakan dalil, maka khilaf dia adalah khilaf yang diiktiraf oleh agama, cara dia nak faham. Tapi bila dia tak boleh mengemukakan dalil, maka kita kata kita letaklah pandangan itu pada satu tempat sebagai ilmu, tapi bukan tempat untuk kita amalkan. Dia sebagai satu ilmu, satu knowledge orang kata. Tapi untuk amalan kita cari yang kuat. Kerana Islam bila dia mai ikhwan, salah satu benda dia tak suka kita taklid. Taklid. Dalam dunia ni ikhwan, kita ikut satu orang aja, Muhammad bin Abdullah. Dan untuk ke Muhammad bin Abdullah buat mai dalil. Dalam Baqarah Allah kata apa? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Buat mai dalil kalau kamu cakap benar, buat mai dalil. Ada dalil Quran dan Sunnah. Kata Abi Hanifah, ala ra'si wala aini. Aku dengar. Tapi kalau tak ada dalil, humur rijal wa nahnu rijal, hamba orang, aku pun orang juga. Kita cari dalil kita ikhwan. Ini satu sikap yang baik. Nabi SAW tak pernah melarang menambah lebih dari 11 rakaat. Tetapi beliau memberikan ketentuan kepada kita tentang qiyamul lail yang paling disukai oleh Allah, iaitu qiyamul lail Nabi Ayub AS, iaitu sepertiga malam. Nabi buat 11 rakaat ataupun 13. Tapi dalam riwayat Nabi kata qiyamul lail yang paling baik, sembahyang malam yang paling baik, sembahyang malam Nabi Allah Daud AS. Dia sembahyang malam sepertiga malam. Sepertiga malam. Kalau sembahyang malam tu berapa rakaat dapat? Kita ambil lah lagi 3 jam nak masuk waktu subuh. Kalau subuh pukul 6 kita start, takbir pukul 3. Macam kita lah, rakaat pertama wa syamsi wa duhaha, rakaat yang kedua wal laili idza yaghsha. Habis 2 rakaat, bangkit pula, baca pula Iqra. Baca Iqra panjang, rakaat kedua bagi qul huwallah lah, pendek sikit. Dua-dua panjang lenguh. Macam kita punya sembahyang. Tak lagi buat lagi 2 lagu tu pula. Tak lagi tangkap pula amma yatasaalun. Amma yatasaalun buat 2 kali ya. Nak bagi satu panjang Farid. Buat 2. Kan buat 2. Saat ni ambil balik wan nazi'ati gharqa. Buat 2 juga panjang. 3 jam kita beribadat lagu tu, agak-agak berapa rakaat kita dapat? Lebih kan? Maka itulah sembahyang malam yang disukai oleh Allah. Sepertiga malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangkit sembahyang malam walaupun sikit. Nisfahu, paling best. Daripada pukul 12 tu sampai subuh, kira 1 malam. Maka kamu bahagilah 12 dengan subuh tu, kamu bahagi 2. Maka kamu ambil lah separuh daripada malam itu sembahyang. Nisfahu. Ui, tak boleh buat. Saya tak boleh buat lah Kapten. Saya tak boleh buat. Kapten pun surrender, tambahlah kita passenger. Yang bawa kapal Kapten surrender, kita jahanam. Tak boleh. Allah kata nisfahu awinqus minhu, tak boleh setengah, kurang daripada setengah, ataupun auzid alaihi, ataupun tambah sikit, bagi jadi tak setengah tapi lebih sikit. Dia tak jadi setengah tapi dia taklah kurang tu teruk sangat. Warattilil qur'ana tartila. Bila kamu sembahyang malam, baca bagi elok-elok. Bacaan tartil, baca elok-elok. Apa yang kamu baca kamu hayati. Keluar ayat mata, jumpa ayat azab, minta pertolongan, jumpa ayat syurga, ayat rahmat, memohon kepada Allah, menginsafi kedaifan kita sebagai hamba. Semua tu adalah package kita sembahyang malam. Berapa banyak kita boleh buat kalau kita sembahyang malam macam Nabi Daud rakaat dia. Tapi ulama hadis yang lain jawab, kalau kita sembahyang malam
sepertiga malam, pukul 3 sampai pukul 6 kita sembahyang 3 jam, maka itulah sembahyang malam Nabi, 11 rakaat dan 13 rakaat. Lepas itu Nabi baca panjang-panjang nak memenuhi ruang itu. Ada ulama jawab macam tu. Tapi dari segi lafaz yang zahir, seolah-olah Nabi nak kita sujud bagi banyak. Sebab bila kita sujud banyak pada Allah, satu sujud naik satu derajat, ampun satu kesalahan. Pasal tu ikhwan, kita kena ingat fadilat sembahyang ni besar. Anak-anak kita sembahyang, Allah angkat martabat dia, Allah ampun dosa dia. Bagaimana kita ada anak-anak kita tak sembahyang, kita tak rasa susah hati. Kita nak bagi dia kahwin, dia tak sembahyang lagi, susah hati kita. Dia nak ada bini, dia nak ada anak, kita nak ada cucu. Memanglah duit, harta benda boleh mengangkat kehidupan, tapi maruah kita, nilai kita di sisi Allah tak diangkat dengan duit, tapi diangkat dengan ketaatan, dengan tawaduk kita di hadapan Allah, dengan sujud kita kepada Allah. Oleh kerana itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut dalam kitab dia Majmu'ul Fatawa. Apa kata Syekhul Islam? Kata Ibn Taymiyah, qiyam Ramadan, sembahyang tarawih, tidak pernah dibatasi oleh Nabi SAW dengan jumlah rakaat tertentu. Tetapi Nabi salat malam baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tak lebih daripada 11 rakaat. Nabi tak tentu pada umat dia berapa rakaat, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tapi Nabi sendiri, Nabi pilih macam ni. Pasal apa? Dia menentukan bacaan dia lagu tu. Huzaifah pun tak boleh tahan, sahabat lain pun tak boleh tahan. Nabi pi. Akan tetapi Nabi memperpanjangkan rakaat. Barang siapa beranggapan bahawa qiyam Ramadan memiliki batasan tertentu daripada Nabi yang tidak boleh ditambah dan dikurang, maka dia telah keliru. Dia bukan salah, dia keliru. Salah bermakna dia salah. Tak salah, dia betul, tapi dia keliru. Kalau orang ingat kita sembahyang Ramadan, kita sembahyang malam dalam bulan Ramadan, lepas kita buat 11 rakaat di masjid, kita balik, kita tak boleh sembahyang apa dah lah. Kita tidur, kita bangkit pukul 4, sementara nak tunggu bini kita rebus telur masin, nak jadi elok, kita nak buat apa? Kita buka TV, tengok tarawih di Mekah. Bini kata, abang tak sembahyang. Hang gila, Nabi buat 11, nak suruh aku buat lagi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia terkeliru. Adapun Nabi berhenti pada 11 rakaat, seperti kata Aisyah, jangan tanya panjangnya, baik bacaannya, elok rokoknya dan sujudnya, jangan tanya. Adapun kita buat 11 rakaat, jangan tanyalah surah apa. Jangan tanya. Kan? Surah kita lagu kita lah pakcik. Jangan tanya, pendek surah kita tu. Tu kalau boleh baca Alam Yakunin tu memang panjang. Cuba kita buat 11 rakaat, baca Alam Yakunin rakaat 1, Iqra rakaat 2. Bagi salam, makmum tengok kepala, tengok imam. Imam pun tak berani pusing muka. Dia pusing muka, dia tidak dapat satu sedekah jariah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, orang tu keliru. Bukan dia salah, dia betul. Dia keliru. Nabi SAW tak pernah memerintahkan bilangan tersebut dalam Qiyamul Lail. Andai kata Nabi pernah memerintahkannya, dan ini tidak pernah dinyatakan oleh seorang ulama pun, maka tak bisa dipakai juga untuk mengkhususkan dalil-dalil umum yang telah lalu. Kerana telah ditetapkan dalam ilmu usul bahawa dalil umum tidak boleh dikhususkan dengan dalil yang lain kecuali jika terjadi pertentangan. Ini kaedah yang ini satu pandangan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Barang siapa yang ingin menyesuaikan dirinya dengan sunnah Nabi SAW, maka dia harus mengikutinya, baik jumlah maupun sifatnya. Ini yang tak larat. Siapa nak sembahyang malam 11 rakaat ataupun 13, dia kata boleh, tapi sesuaikanlah rakaat dengan sifat sembahyang. Telah dijelaskan tentang panjang solat Nabi pada malam hari, sedangkan beliau mengerjakan salat dengan jumlah rakaat tersebut. Siapa saja melihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Qiyamul Lail, pasti mendapat bahawa yang menjadi tuntunan contoh adalah waktu pelaksanaannya,
Jika orang yang ingin mengikuti sunnah tersebut tak mampu mengerjakannya dengan panjang seperti itu, terutama jika dia salat mengimami jamaah, apakah kita melarangnya menambah jumlah rakaat agar lebih ringan baginya dan bagi jemaah yang ikut di belakangnya, serta lebih membantunya untuk menghidupkan sepertiga malam? Apakah orang-orang yang salat 11 rakaat dalam 1 jam lebih utama daripada orang yang salat 20 rakaat lebih ataupun kurang dalam 4 jam? Ini pandangan dia. Ini pandangan dia. Pandangan ni tak kuat lah, sebab dia buat penilaian lagu tu. Tapi hadis dan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah tadi kuat. Ini pandangan tuan kita. Kita tak membezakan orang semayang malam jumlah banyak rakaat dengan masa dia, tak, ikhwan. Tapi selalu kita katakan dalam ibadat ni Nabi suka kata iqtisad fil ibadah. Apa dia? Kemampuan kita buat ibadat itu diambil kira. Kemampuan. Orang muda dengan orang tua tak sama, ikhwan. Qari dengan kawan tak qari tak sama. Saya baca Quran dengan Pak Long baca Quran, mana boleh sama? Pak Long guru Quran, saya baru duk belajar ikhlas, tu pun tak habis lagi. Baru duk belajar apa? Mat apa? Misline. Apa? Misline. Apa? Idgham ke? Tu pun dah lupa dah. Saya tak bawa nota dia. Nak sama ke? Dengung Pak Long dengan dengung saya. Dengung Pak Long elok, dengung saya berdengung. Dengung Pak Long elok. Makhraj Pak Long dengan makhraj saya tak sama. Tak sama. Macam Pak Cik baca Quran dengan saya. Orang tua dia baca Quran lain, jiwa dia lain. Kita baca Quran, mata kita ada tengok ayat berikut, nak perhabis bang satu ayat. Orang tua baca Quran, dia bukan fikir perhabis ayat. Kadang-kadang dia lalu pada ayat tu, ada benda yang jiwa dia sangkut. Dia tak erti Arab, tapi kalimah tu dia macam faham. Dia macam pernah dengar kalimah ni. Cerita tu macam dia tahu. Saya tengok orang tua baca Quran sebaris, dia tanya ustaz, "Ustaz, ayat ni cerita pasal ni ke?" Kan? Dia tanya kita pula duk kata kat dia, "Pak Cik perhabis buang lah, lambat ni." Yang Pak Cik pusing kat ustaz ni cerita pasal apa? Dengan dia baca lambat, dengan kita nak cerita lagi. Bila kita nak baca? Jadi bila kita buat tadarus dengan orang tua-tua, tak apa syok ha? Kan? Dengan orang muda sebelah habis dah, dengan orang tua-tua pergi 1.5. Pasal orang tua-tua dia masuk, apa kita panggil tafhim dia tu. Dia masuk dengan ayat tu. Dia baca tu tartil. Kita orang muda kadang-kadang kita baca secara cara kita lah. Nak kata bacaan kita secara hadar, bacaan hadar ni kira cepat. Kita sebut tu cepat. Orang tua-tua bila sebut wal Quranil Hakim, ada berhenti tak? Kita kata sambunglah, berhenti apa pula? Ada benda dia pegang. Kita secara hadar kita ni kita nak pi lah. Kalau boleh kita nak sambung Yasin wal Quran, kalau boleh lah. Jadi Pak Long kata tak boleh. Kalau boleh kita nak sambung. Tak sama, ikhwan. Nilai kita tak sama baca Quran. Nilai kita duduk zikir, nilai kita sembahyang. Orang tua mungkin kurang rakaat, tapi kualiti satu rakaat mungkin sama. 2 rakaat orang tua, mungkin 6 rakaat orang muda. Kualiti, bukan kuantiti. Kalau kuantiti kalah orang muda, kalah orang tua. Kita pergi umrah, kita tengok orang tua-tua, dia sa'i, ambil angin. Kita dah habis dah. Kita wa'wit kan? Macam bapak Milah kata, dia lari macam persik. Tu sa'i tu macam persik. Dia pergi sapak demi maruah. Kita tengok dia start sapak, tengok maruah dah. Amboi hang nah. Ni makan ubat apa? Nak tanya juga. Dia mai kat kita, dia tanya berapa? Kita kata 1 pun tak dapat lagi. Parah. Dia kata jangan lambat, sa'i ni pukul 10 tutup. Dia kejut kita kat atas. Dia bagi kita pukul 10 tutup lah, 9.45. Dia kata pukul 10 tutup. Kita pun kayuh ha. Kayuh terlentang ha. Tapi orang tua-tua punya sa'i, saya teman apa tu, apa Hakik Pakcik Kelantan tu nama apa? Lupa dah nama dia. Ayah Ahmad. Orang tua-tua kan.
sampai kat lampu hijau. Oh, lampu hijau. Ni apa cerita Ustaz? Dia nak suruh kita cerita pula. Masa aku suruh umrah, kita dah cerita dah. Dia suruh kita cerita lagi. Kita dah tengok jam 9.50, 5 minit lagi nak tutup dah. Pergi satu, dia tanya, tak mana yang Siti Hajar, apa nama letak Nabi Ismail ni? Dia tanya kita, tak mana? Kita nak bak tak mana? Kita duk kira baru satu, dua tak dapat lagi. Dia tanya tak mana? Orang tu dia sa'i tu, dia punya sejarah tu keluar. Orang muda tak ada. Orang muda kira nak bagi perhabis 7 tu duk nampak dah. Ni, sekejap lagi kita pergi kena baik punya jus mangga 10 rial. Orang muda dah plan, cantik dah ada plan. Orang tua tak ada plan. Aiskrim 10 rial punya aiskrim kan. Dia cerita pecah dia. Lagi nampak dah mentabak tamana nasi mandi tamana nampak dah. Orang tua. Orang muda ni habis jumpa kat bawah tangga, jumpa dekat pintu nombor 54. Macam mana? Kita dah pederah semua, kita ingat kita awal dah tunggu. Kita duk kira dengan tawaf, dengan sa'i, kita tangkap dalam 45 minit lah. Rupanya dia lagi awal. Dia kata aku tunggu hang 20 minit dah. Kita tahan pakai helikopter. Dia kata cargas lah. Kita beribadat kena cargas. Mana boleh mandom. Orang muda kan, lagi lambat sikit kena tinggal lah. Pi makan aiskrim seorang-seorang tak sedap. Dia kena makan ramai-ramai baru dia berebut. Kena Tok Arak tu baling dengan kotak tu lagi syok. Tok Arak tu kata mana punya perak duk main. Lagu tu lagi syok. Tentu nilai tak sama. Dia ni lebih quality, dia ni lebih quantity. Tapi kita buatlah ibadat takat mana yang kita buat. Diriwayatkan dengan sahih bahawa Umar bin Al-Khattab mengumpulkan manusia untuk qiyam Ramadan di belakang Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari dengan 21 rakaat. Mereka membaca 100 ayat dan selesai seketika menjelang fajar. Tetapi riwayat macam ni tidak disepakatikan sahih dia. Riwayat macam ni walaupun dia kata sahih, tetapi dari segi hadis tidak disepakati sahih dia, rakaat dia tu. Tetapi panjang dia disepakati. Umar panggil Ubay bin Ka'ab, Umar panggil Tamim Ad-Dari jadi imam. Memang kadang-kadang mereka bagi salam dah nak masuk sahur dah. Dia kan, dia bagi salam nak masuk sahur. Kalau dia buat pai terbong lagu tu, imam tu dia kena katok lama dah. Jangan duk buat di sini lagu tu. Start lepas isyak bagi salam nak pajak. Dia tu nanti maki tolak masa aku tak ada rebui hang punya pasal. Hang jadi imam apa? Mereka ni nak sembahyang sangat. Marah tu imam tu. Depa ni sembahyang kira balik rumah dalam 30 minit. Sahur gedebang semua. Bang dah. Lagu tu depa pulun sembahyang. Dari segi panjang disepakati, dari segi jumlah rakaat tidak disepakati. Sahih juga Umar Al-Khattab mengumpulkan mereka dengan 11 rakaat. Ayat ini sahih dalam Muwatta Imam Malik. Sebagaimana akan disebut dalam bab sembahyang tarawih. Jadi ikhwatul iman, dia nak cerita pada kita ni apa dia? Kalau kita sembahyang malam, kita pilih rakaat 11 macam Nabi ataupun 13, bagus. Ini sunnah. Tapi kalau ada orang buat lebih daripada 11, perbuatan dia tak masuk dalam bid'ah. Tak masuk. Kenapa? Kesemua itu ada dasar daripada Nabi. Sama ada secara fi'liyah ataupun secara qauliyah. Secara fi'liyah perbuatan Nabi ada contoh. Secara qauliyah perkataan Nabi pun ada contoh. Jadi atas kita lah dalam bab ni kita nak tengok macam mana ikhwan. Baik. Orang yang terlewat mengerjakan qiyamul lail padahal dia sudah biasa mengerjakannya kerana tertidur ataupun sakit, maka dianjurkan baginya untuk qada pada siang hari sebelum zuhur. Ni memang tak pernah dengar, baru nak dengar. Pasal apa kita kadang-kadang subuh pun tak qada. Tak tahu pergi suruh qada. Sembahyang ni pelik. Apa nama, saya ingat
Tuan Guru Nik Aziz dalam satu pengalaman dengan dia lah. Dalam duk sembang, tiba-tiba terkeluar di mulut dia. Dia kata selama umur dia ni lah, dia daripada dia akhir balik sampai umur dia hari ni lah, nak masuk 90 dah. Seingat dia kata dia baru tertinggal semain tahajud 3 kali. Saya duk kira dengan jari, subuh dah 16 kali. Dia tinggal semain. Dia kata-kata tiba ayat mata dia turun. Dia cukup muka dia. Dia kata, ya Allah ampun dosa aku. Aduh ya Allah. Tercakap, dia terlepas cakap. Ayat mata dia turun. Dia kata, ya Allah ampun dosa hamba. Lebih-lebih dia kata masa dia jadi menteri, kalau tertinggal semayang malam ni, bangkit pagi tak senang jiwa. Nak memerintah sebuah kerajaan, tiba-tiba Tuhan tak tolong kita, dia kata. Macam tu. Ya. Orang macam ni, dia bacalah tajuk ni. Macam kita ni, sahabat ni, kalau kita langkau pun tak apa, malu baca. Macam ni kira malu. Tajuk apa ni? Orang yang terlewat kerja qiyamul lail, dia duduk semayang selalu terlewat, jaga-jaga dah subuh dah. Padahal dia biasa mengerjakannya kerana tidur ataupun sakit, tengok ada uzur dia tu. Maka dianjurkan bagi dia untuk qada 11 rakaat tu lepas sembahyang subuh, bagi matahari nak sat, masuk waktu duha, sebelum masuk waktu zuhur dia bagi perhabis. Jangan qada lepas zuhur, sebelum zuhur qada. Macam mana dia buat tengah malam tu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi SAW lewat mengerjakan solat malam kerana sakit atau lainnya. Nabi pernah sakit macam tu, terlepas. Maka Nabi salat pada siang hari 12 rakaat. Nabi buat 11 rakaat, tapi bila qada di siang hari bagi jadi genap. Nabi buat 12 rakaat. Dan daripada Umar Al-Khattab, dia kata Nabi ada sebut, man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Nabi kata barang siapa tidur dari membaca hizib, zikir ataupun bacaan Quran. Nabi ajak kita ada zikir tertentu sebelum tidur, ada bacaan tertentu sebelum tidur. Orang tu biasa duk buat. Alif Lam Mim Sajadah, baca Tabarakalladzi biyadihil mulk sebelum tidur. Baca. Ada orang dia ikut benda ni lah. Ingat zaman-zaman kita belajar dulu, benda ni semua tak tinggal. Benda ni tak tinggal, puasa sunat tak tinggal, bangkit malam tak tinggal, hizib ni semua tak ada tinggal. Kan? Bila keluar pergi mengajar tak buat dah. Kan? Bila dah tua bangka lagu ni terlupa. Memang tak tinggal. Barang siapa tidur dari membaca hizib, zikir ataupun bacaan Quran atau sesuatu daripadanya pada malam hari, kemudian dia membacanya di antara solat subuh hingga solat zuhur, maka akan ditulis baginya seolah-olah dia membacanya pada malam hari juga. Dia qada balik apa yang dia buat, walaupun di siang hari Allah bagi kat dia ganjaran pahala macam dia buat ibadat pada malam hari. Ini ikhwan, tak ada ganjaran macam ni kecuali sunnah Nabi ya. Kita terlupa breakfast pagi tadi, masuk zuhur kita double. Makan roti patut 2 breakfast, ni dah masuk zuhur bagi 6 double. Nama dia qada. Tak ada pahala. Bini kita kata, abang, roti gadi ni habis sampai sebungkus. Qada dia. Aku qada. Tuhan bagi pahala, Tuhan tak bagi pahala. Tapi bila kita tertinggal sunnah Nabi, kita qada balik sunnah Nabi, Tuhan bagi pahala. Mana ada ikhwan? Tak ada. Dalam dunia ni tak ada. Tak ada satu cara hidup manusia tertinggal, kita ambil dia balik, Allah bagi pahala. Kita buat elok-elok, Tuhan bagi pahala. Oh dahsyat. Tak ada. Benda lain tak ada. Sunnah Nabi ikhwan.
Pasal tu rugi ikhwan. Rugi kalau hidup tak tahu sunnah, hidup tak tahu Quran, hidup tak tahu agama ni, kira satu hidup memang betul-betul rugi. Betul-betul rugi punya. Sahabat kita meninggal berapa ni di Kepala Batas, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah meninggal. Kita tengok mayat dia, bagi mandi, tanam semua. Kan? Dia masa dia hidup dia sakit. Pergi ziarah dia. Dia kata saya redha apa Tuhan bagi kat saya. Sakit. Sakit sampai tak boleh bangkit. Pergi hospital, keluar hospital, meninggal di hospital. Mayat pun balik mat. Redha dia. Balik. Habis. Masa sakit pun dah habis dah. Habis dah. Orang kena sakit berat-beratnya balik bertemu Allah. Habis. Lah ni masa apa dia? Masa kepercayaan kita ibadat pada Allah. Hari kita mati ni, masa kita duduk dalam dunia, apa kita percaya pasal Tuhan? Masa mati, masa nak makan benda tu balik. Kita percaya Tuhan tak adil, kita percaya Tuhan suka buat khianat kat kita. Masa kita mati kita makan tu, nak riau pun tak ada siapa dengar lah. Mayatnya kena azab. Dalam hadis Bukhari kata dipukul tengah-tengah kepala dia ni, remuk masuk dalam, dia menjerit. Nabi kata jeritan tu, kita korek tanah, kita tengok mayat dia bengkok dah. Dia sedang duk menderita, duk mengerang sakit. Nabi kata apa dia? Tak akan didengari oleh jin dan manusia. Derita sakit mati ni, jin tak dengar, manusia tak dengar. Kita ambil mayat tu dah bengkok semua dah. Tanam pukul 1 elok, korek pukul 3 tengok bengkok, mata terkeluar, badan dah patah. Kita angkat, pergi letak sebelah rumah kita. Bunyi pun nak rawat dia. Dia tetap dia azab. Jin dan manusia tetap tak dengar. Masa tu masa apa? Hang makan apa yang hang percaya atas dunia dulu. Hang percaya agama ni bagi susah, hang percaya Nabi Muhammad ni tak betul, Allah ni hang makan. Tuhan bagi makan. Masa kita sakit, hari tu ikhwan, Allah bagi kita sakit. Masa kita duduk sakit atas dunia, kita percaya hadis-hadis ni semua. Satu sakit kita sabar, Allah bagi 10 hasanah, Allah potong dosa kita. Allah bagi 10 hasanah, Allah potong dosa kita. Mai sakit kuat, badan tak tahan, kita merintih pada Tuhan, minta Allah ihsan pada kita, Allah tolong. Namun Allah tolong dalam bentuk-bentuk yang lain. Dia tak tolong dalam penyakit korang, dia tolong dalam bentuk hati kita kuat. Kita mati ikhwan, semua dugaan ni habis, kita masuk dalam kubur, kita makanlah kepercayaan kita tu. Yang kita duk percaya Tuhan tak khianat kita, Tuhan tak buat zalim, mati kita dapat nikmat pun, jin dan manusia tak boleh tengok. Kita tanggung sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Hang makan. Hang buat baik, hang dapat baik. Hang buat jahat, hang akan rasa jahat. Keliling kita ni tak ada siapa. Kubur sebelah menyebelah, hang tak dengar aku riau, aku tak dengar hang riau. Rumah tepi kubur, rumah lama saya dulu betul-betul tepi kubur. Betul-betul tepi kubur. Tengah malam duk buka tingkap, memang nampak batu nisan, bukan nampak pagar, nampak batu nisan. Malam-malam masuk rumah tu baca Yasin tiap-tiap malam. Ada dia pun ada duk kejut, jaga amalan jemaat duk tepi kubur lain sikit ustaz. Kita pun baca Yasin. Bila dah duk besar berani sikit kan, jadi pergi buka tingkap, tak dengar apa-apa. Sampailah mai pindah rumah lah, tak dengar apa-apa. Koklah nak dengar satu suara tak dengar. Pasal Nabi kata dalam hadis Bukhari, kalau dia kena azab, jin dan manusia tak akan dengar. Kalau dia dapat nikmat, jin dan manusia tak boleh tengok. Kalau antum pergi dengarlah orang cerita, saya lalu tepi kubur, dengar dia menjerit, orang lain. Bukan orang mati, orang lain. Mana ustaz pukul 12 malam, siapa nak duduk tepi kubur? Ada lah. Dia nak ambil nombor kah? Dia nak apa kah? Ada lah tu, ada. Tengah-tengah dia duduk, kalau api getik dia, menjerit lah dia. Ada orang kata, ustaz, saya mimpi, saya duduk gali kubur, mimpi orang menjerit. Saya jaga-jaga, bulu rumah saya naik, dengar suara menjerit tu tak habis lagi. Dah, bukan. Nabi kata kalau dia menjerit, dia kena azab, jin dan manusia tak boleh dengar. Siapa kata? Nabi. Habis Nabi kata. Jangan orang duk bawa tip lah ni ada suara kubur. Tak ada. Nabi kata jin dan manusia tak boleh dengar. Ada faham? Habis kan macam tadi saya tengok dah lah pergi hantar anak sekolah tadi. Singgah di kedai kopi tu beli apa kat anak tadi.
Ustaz tu yang tanya ustaz, dia cakap pasal rezeki murah. Kan? Dia punya contoh tu bagus. Tapi kesimpulan dia tu tak bagus. Hak bagi tadi. Dia cerita di antara benda boleh buat rezeki kita banyak. Dia cerita satu sahabat. Tak tahulah hadis itu dia lah tahu sahih tak sahih. Dia yang baca. Satu sahabat mai kat Nabi, ya Rasulullah, rezeki tak ada, macam mana nak buat? Nabi kata kat dia, kahwin. Dia kahwin. Kahwin nampak lagi merosot. Ya Rasulullah, hari tu suruh kahwin, saya kahwin dah, nampak tak lepas ni. Nabi kata kat dia, kahwin. Nabi kata kat dia, kahwin. Ni bukan saya punya hadis dalam tanya ustaz tu punya hadis. Saya jarang baca hadis aku ni. Dia kata kahwin. Dia pergi kahwin nombor 2. Dia main kahwin nombor 2. Dia main mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, nampak kahwin nombor 2 ni payuk pun dah terak dah terus. Nabi kata kat dia, kahwin. Ustaz tu aja, kahwin. Dia pun balik duk tengok ke langit, Nabi suruh kahwin. Dia main pula lagi sekali, Nabi kata kahwin. Dia kahwin nombor 3. Dia kahwin nombor 3. Dia mai, dia kata, ya Rasulullah, alhamdulillah, sejak kahwin nombor 3 ni rezeki saya melimpah. Akan Nabi tak kata dah kahwin. Pasal dah cantik lah. Lepas tu dia kata lah, dia kata kalau berdasarkan daripada riwayat ni, kahwin itu memurahkan rezeki. Tapi dia kata, kerana rancangan saya ni muslimat pun tengok, saya tak cadang lah supaya hadis ni diamalkan. Dia kata, saya tak cadang, kita cari rezeki kot lain lah, masuk saham ke, masuk mana ke, kan? Walaupun Nabi sebut suruh kahwin tu banyak rezeki, tapi tak apalah, menega lah, dia kata bagus, kan? Berjual madu pun bagus, bisnes madu 300, madu Yaman. Tu bagus dah, jangan pergi kahwin. Anda tengok, kalaulah hadis tu sahih, saya pun tak tahu. Kalau Nabi kata kahwin ni ada rezeki ya. Pasal apa nak, pasal muslimat tengok gambar kita nak kata tak boleh. Hadis tu betul, conclusion dia merosot. Tak, saya pun takut juga pasal bini saya mai. Dia kata ni bini saya pun duk tengok. Dia kata, bukan saya kata. Saya pun seria juga nak cakap lagu ni. Dia kata, bukan kata muslimat tengok saya marah, dengan bini-bini saya marah. Tak, pasal apa nak marah pula? Kalau Nabi kata kahwin lah. Quran kata, kalau kamu takut, jangan. Itu Quran kata. Kamu takut, jangan lah. Sahabat tu berani, dia kahwin, marah rezeki. Tak boleh kita buat conclusion lah. Yang ni biar pergi kat sahabat ni seorang dah lah, kita jangan lah. Kita satu pun sengit. Tak. Kalau Nabi kata pasal barulah, kan? Macam baru ni saya sebut, ni baru saya sebut lah. Saya kata sebahagian muslimat kata dekat saya, kami nak hidup macam mana Rasulullah dengan Khadijah, macam mana Ali dengan Fatimah. Ada satu muslimat dia cakap begitu. Saya tanya kat dia, saya kata, apa kau punya maksud? Dia kata selama Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi tak madu. Jadi Nabi punya bahagia, Nabi punya tu, Nabi punya ni. Jadi saya nak macam tu, dia kata. Betul tak ikhwan? Dari segi satu versi betul, tapi dari segi versi akidah tak betul. You better be careful. So olah-olah kita nak bagi tahu, Nabi kahwin dengan Aisyah, Nabi kahwin dengan Sauda, Nabi kahwin dengan Maimunah, Nabi kahwin dengan Habsah, Nabi tak dapat bahagia. Jangan ikhwan. Jangan kita buat satu conclusion Nabi bahagia dengan satu orang aja. Mana dalil dia? Kalau Nabi tak bahagia dengan Aisyah, hadis Muslim menyebut malaikat Jibril turun, malaikat Jibril kata, Rasulullah sampaikan salam aku pada Aisyah. Nabi kahwin dengan Aisyah, bukan Nabi jumpa kat wang kalian. Dalam hadis Bukhari cerita Nabi kahwin dengan Aisyah lagu mana? Malaikat masuk mai dalam mimpi Nabi, tunjuk gambar. Dan dalam mimpi tu malaikat kata, ni isteri kau. Bukan Nabi buat tak senonoh macam dalam TV tu cerita. Dalam TV tu cerita Aisyah lalu Nabi tarik purdah.
Saya kalau jumpa ustaz tu baling tolak mesin. Nabi tarik purdah Aisyah. Aisyah kata kat Nabi, awak Rasulullah buat perangai lagu ni. Nanti Ustaz, tu siapa dia tu? Nabi kata pada Abu Bakar, Nabi nak sebut kata dia suka pada Aisyah tu, Nabi tak sebut direct, Nabi pakai orang, Nabi cerita. Dia jaga harga diri. Tiba-tiba boleh kita kata saya nak duduk macam Nabi duduk dengan Khadijah. Habis Nabi duduk dengan Aisyah ni bagaimana? Nabi menderita 24 jam, Tuhan tak redha. Kita takut ambil risiko bermadu, okey. Kita beritahu abang, macam inilah saya ni duk tengok gambar Melayu banyak sangat dah. Kan? Jadi saya abang betul-betul ya abang. Madu ni satu benda yang saya macam lagu tu katakan, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kamu nak diracun ke nak dimadu? Kalau racun tangan kiri, madu tangan kanan, kau nak racun diracuni ke, kau nak dimadukan ke? Pilih. Pilihan raya dah dekat dah, pilih. Tak betul ikhwan. Tahu, sikap kita tahu. Bila orang madu ni, dia punya risiko hidup, ujian hidup tinggi, betul. Tetapi mengambil contoh, saya tak mau madu pasal selama Nabi duduk dengan Khadijah, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Salah ikhwan. Itu meleset ikhwan. Itu meleset. Nabi sayang pada Khadijah, banyak riwayat cerita. Tapi bagaimana Nabi dengan Aisyah? Masa Aisyah, Nabi ada Maimunah, Nabi ada Hafsah, Nabi ada Ummu Salamah, Nabi ada Sauda, tua. Sauda bagi giliran dia dekat Aisyah. Adakah Nabi tak bahagia? Nabi bahagia. Sangat bahagia. Bacalah surah Tahrim, bacalah surah Al-Ahzab, cerita pergolakan rumah tangga Nabi. Dan akhirnya dalam surah Al-Ahzab Allah kata, Ahlul Bait, keluarga Nabi, kami bersihkan mereka daripada kekotoran. Bahagia ikhwan. Jangan ambil alasan tu ikhwan, tak betul. Kita boleh jadi Khawarij, kita boleh jadi Syiah. Kita tak hina Aisyah, tapi cara kita mirip hujah tu macam Aisyah ni tak mampu bagi bahagia. Tak ikhwan. Tak. Mereka mampu melayan Rasulullah. Dan akhirnya dalam surah Al-Ahzab kata apa dia? Wa azwajuhu ummahatul mu'minin. Seluruh isteri Nabi adalah ibu kepada orang yang beriman. Tengok, nak sampai martabat tu bukan senang ikhwan. Jangan pelekeh Aisyah hanya dengan satu riwayat. Kita kata saya nak duduk macam Nabi duduk dengan Khadijah. Jaga bahasa kita ikhwan. Kita Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah. Bukan saya suruh kahwin dua, tidak. Tapi kalau nak jalan bila hang sendiri jawablah. Kan? Tapi hujah tu bagi betul ikhwan. Jangan kita menyakiti keluarga Rasulullah. Kita sayang pada semua isteri-isteri Rasulullah. Mereka ni ibu kita. Darjat Aisyah dengan kita ibu. Boleh kita kata dekat ibu kita, selama ayah kahwin dengan mak, ayah tak bahagia. Ayah kahwin dengan perempuan lain bahagia. Luka hati mak. Luka hati mak. Aisyah tu mak kepada orang yang beriman. Antum bayang kalau Aisyah duk ada depan kita, Khadijah duk ada, Nabi duk ada. Tiba-tiba kita kata selama Nabi dengan Khadijah, Nabi paling bahagia. Aisyah dengar. Apa ni kita cakap? Dan kalau Nabi dengar orang sakiti isteri dia lagu tu, Quran kata jangan kamu jadi orang yang menyakiti orang-orang yang beriman. Jangan sakiti mereka. Saya nak ubah diri saya nak mencipta rumah tangga saya macam mana pernah Nabi cipta dengan isteri-isteri Nabi. Itu perkataan yang betul. Khadijah isteri Nabi, Aisyah isteri Nabi. Khadijah bukan satu-satu isteri Nabi, dia di antara isteri Nabi. Aisyah bukan satu-satu isteri Nabi, dia daripada isteri Nabi yang ada banyak. Jangan sakiti mereka semua. Mereka tidak hak disakiti dengan hujah kita tak betul. Saya nak hidup macam mana Ali dengan Fatimah. Selama ada Fatimah, Ali tak kahwin lain. Hantar mana? Hantar mana? Hang baca mana? Kosmo. Kenapa cakap demikian? Jangan sakiti para sahabat. Kadang-kadang kita tak sedang ikhwan. Jiwa kita ni, kena jaga.
Kena jaga. Kena jaga. Kena jaga. Saya habaq dah kat bini saya elok-elok tajuk ni pakcik. Mula-mula kahwin saya habaq dah. Kita hidup macam Nabi dengan Khadijah. Tapi rumah tangga Nabi bukan satu-satu dengan Khadijah. Rumah tangga Nabi juga ada dengan Aisyah. Cukuplah Syiah mencaci maki Aisyah. Syiah maki Aisyah. Kita jangan menyakiti Aisyah dengan statement kita lagu tu. Oh, dia angguk. Tu saya cakap. Kalau dia tak angguk, tak cakap lagi lah. Kalau dia angguk. Boleh hidup, tak mau madu. Boleh hidup. Lelaki kita pun, kita kata abang-abang sengket. Tengok abang pun kecil manis, buah pinggang, darah tinggi. Kan? Angkat besen satu, semput 5 kali. Abang nak menikah ke mana abang? Abang nak belah anak orang. Penat duk pakai pak mulut tu. Saya bukan tak bagi abang menikah. Saya kesian tengok abang menikah. Lagu ni pun duk pam. Abang bayar. Ni pun duk pam. Kalau abang menikah, saya ingat kena pakai tong besi besar tu terus pam. Lagi kita hang pelekeh aku, bukan pelekeh nasihat. Itu bukan pelekeh, tu nasihat. Ya tu tak apa, seronok-seronok rumah tangga melawak. Tapi bersungguh dengan kenyataan itu. Ada dosa di belakang kenyataan itu. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita tengok qiyam Ramadan. Macam mana rakaat semain tarawih itu diperbahaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Ya pakcik. Ya. Rasulullah tak bermadu selagi sedekah itu. Selepas sedekah wafat, baru dia kahwin dia tu. Kan dia bermula-mula. Betul ya. Orang kata, itu sudah. Isteri pertama tu dia lupa. Rasulullah tak tidak selagi itu tak kahwin dia tu. Lepas wafat dia boleh kahwin. Itu alasan dia tu. Lepas wafat Khadijah baru Nabi kahwin. Maknanya kena tunggu bini pertama mati. Tak mati-mati lagi pakcik. Sejarah ada tu. Tak boleh. Macam tu tak boleh. Dia ada lagi satu. Nabi kahwin dengan Khadijah. Selama Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi tak kahwin dengan orang lain, kan? Kita kata apa? Kita kata salah satu dari segi hujah ilmunya, kerana ayat kahwin dua tak turun lagi. Ayat yang suruh Nabi kahwin lebih daripada seorang ni tak turun lagi. Tetapi bila sampai ke Madinah, baru ayat ni turun. Maka Nabi kahwin kebanyakan isteri dia yang 2, 3, 6, 4, 6, 5 kesemuanya di Madinah. Jadi dahlah kalau nak bolehlah nak fikir lagu tu, bolehlah. Dia satu peraturan munajam. Dia turun sikit. Dia pegang hujah tu mana? Betul lah, satu versi tu betul lah. Tapi itu bukan hujah yang kuat. Bukan hujah yang kuat. Kalau suami itu dah kaya raya, mampu, sihat walafiat dan bertemu dengan orang baik, perempuan tu pun suka kat dia pun suka kat perempuan tu. Kata bini dia kata, abang, selagi Khadijah ada, Nabi tak kahwin lain. Habis dia ni macam mana? Dia ni dah dilamun cinta. Nak buat ke mana? Sembahyang pun dah 2 rakaat jadi 3. 3 dah jadi 4. Abang tarawih 16 rakaat. Subuh pun rakaat pertama dah balun kunut dah. Akan jadi satu kezaliman pada satu pihak. Sangat zalim pada satu pihak. Jadi kerana itu kita kahwin, kita bentuk rumah tangga kita elok-elok, alhamdulillah, itu baik. Kita tak cadang nak kahwin nombor 1, nombor 2, baik, alhamdulillah. Tetapi ambil cerita ni sebagai alasan tak boleh kahwin 2, itu satu benda yang keluar daripada ilmu, kan? Tambah kalau laki tu betul pakcik, laki tu jenis mangkak macam bak pandiak betul. Abang, Khadijah duk ada, Nabi tak kahwin 2. Orang dia cakap betul-betul, hang bila nak mati?
Hang ni nak mati bila betul-betul? Ha. Ha. Habis bini dengar lelaki kata lagu tu, makan nasi kan makan ayak mata. Kan bini dia mati. Bini dia pesan kat dia, bini dia mati. Dia pagi pergi kubur, semua pergi kubur, dia pergi jurui kubur bini dia. Orang kata tengok Pak Long kita. Ni Pak Long lain. Orang kata tengok Pak Long kita mati-mati bini dia ulang alik pergi ziarah kubur, jurui hayak cenana semua hingga tak ada dah sayang kat Mak Long. Dia kata dah, aku bukan sayang kat dia. Mak Long hang pesan. Pak Long hang pesan kat aku, kalau dia mati nak kahwin pun biarlah kubur dia tumbuh rumput barulah kahwin. Tu dia kata dia pergi siang pagi duk jurus hayang bagi naik rumput. Kalau ada pak pandiak lagu tu pak cik, rosak agama ni, rosak. Tak benar juga kalau orang lelaki-lelaki ambil kesempatan riwayat Islam bagi kahwin dua kemudian jadi penginayaan rumah tangga, lagi tak benar. Yang benarnya apa dia? Kita duduk di atas track agama, tentu yang benar. Yang boleh kata boleh, yang tak boleh kata tak boleh. Ya, keperluan. Bukan mesti kita kahwin dua. Tapi sebab-sebab tolak dan sebab-sebab terima kena selaras dengan agama. Boleh cik nah? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.